Qala al-musannifani rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid daraini. Amin. As-saj'u. Baik, masuk muhassinat lafziyah yang ketiga, iaitu as-saj'u. Baik, apa dia as-saj'u? Tengok kepada al-qawaid. Kata pengarang, as-saj'u tawafuqul fasilataini fil harfil akhir wa afdaluhu ma tasawat fiqaruhu. Jadi kata pengarang, sajak tu adalah sama kalimat yang terakhir, sama fasilah. Fasilah ni al-kalimatul akhirah, kan? Al-kalimatul akhirah minal fiqrah. Al-kalimatul akhirah minal fiqratil wahidah. Kalimat akhir daripada satu jumlah. Jadi kita akan tengoklah satu persatu contoh dia. Kita akan tengok yang mana fiqrah, yang mana fasilah, dan kat mana sajak tu. Jadi sajak tu adalah tawafuq, maksudnya sama ataupun keserasian fasilah, dua fasilah, iaitu kalimat, dua kalimat yang terakhir fil harfil akhir. Sama tu pada huruf akhir, sama pada huruf yang terakhir. Baik, tengok dulu contoh tu. Contoh daripada hadis Nabi SAW. Nabi cakap setiap pagi ada dua malaikat. Ada dua malaikat akan turun dan dia berdoa dengan doa ni lah, kan? Satu, dia berdoa kepada orang yang menginfakkan harta dia, dan satu lagi dia mendoakan, satu malaikat mendoakan kepada orang yang menginfakkan harta dia dengan kata dia, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang ni doa untuk orang yang infakkan harta dia. Adapun doa untuk orang yang bakhil, yang imsak, tahan diri dia daripada infak, dia didoakan dengan doa selepas ni lah. Allahumma a'ti munfikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Baik. Jadi al-fasilah tu yang mana? Al-fasilah perkataan khalafa dan juga talafa. Fasilah tu adalah al-kalimatul akhirah minal fiqratil wahidah. Kalimat yang terakhir daripada satu jumlah tu. Kemudian fikrah tu yang mana? Fikrah tu ni lah, perkataan satu jumlah ni disebut sebagai fikrah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ini satu fikrah. Dan wa a'ti mumsikan talafa, ini satu fikrah. Baik, sajak tu kat mana pula? Sajak tu kat huruf akhir. Kat mana huruf akhir sini? Fa, kan? Fa. Jadi sama. Tawafuq al-fasilatain. Tawafuq al-fasilatain. Maksudnya ada tawafuq, ada persamaan, keserasian dua fasilah. Ni khalafa satu, talafa satu, dan sama tu fil harfil akhir, pada huruf yang terakhir.
Boleh faham? Itu dinamakan sajak. Okey, boleh faham? Contoh yang kedua pula, kan? Nah, di sini kita boleh dapatlah kelebihan orang yang infak. Di sini ada al-hath 'ala al-infaq. Ada dorongan untuk kita infakkan duit kita. Kan? Bahkan disebut dalam hadis ni, Nabi sebut malaikat turun. Kan doakan kepada orang yang infakkan duit dia. Dan doa pula ke atas orang yang tahan duit dia daripada infak. Jadi benda tu kena apa? Kena ajaklah, kan? Ajak diri untuk infak duit. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua tu dia kata apa? Wa qala a'rabiyyun dhahaba bibnihi sailu. Siapa faham maksud ayat tu? Wa qala a'rabiyyun dhahaba bibnihi as-sailu. Apa faham? Boleh abang? Apa dia? Siapa boleh terjemahkan ayat tu? Saya kita akan masuklah perkataan itu, Allahumma in kunta qad ablaita. Allahumma in kunta qad ablaita fa innaka talama qad afaita. Apa maksud dia? Waqala a'rabi dhahaba bi ibnihi sail. Mak jawab. Ini. Apa dia? Sail lah. Sail ni banjir lah, banjir. Mudah kata banjir. Banjir disebabkan hujan lebat. Apa dia maksud dia? Sebab cuba. Maksud apa? Maksud apa? Tak sebut apa? Zahaba bi. Apa maksud dia? Bawa ba itu. Kalau zahaba pakai ba. Pakai huruf jar ba. Sebab Tengok tak ada. Jadi orang ni anak dia dibawa oleh banjir. Kan zahaba bila dah masuk ba tu dia akan jadi mutaaddi lah. Kan? Jadi fa'il dia as-sail tu. Kan? Lepas tu yang kena bawa tu anak dia. Tak selepas ba tu. Jadi waqala a'rabiyyun itu datang jumlah seorang Arabi yang itu sifat dia lah sebab jumlah datang selepas isim nakirah. Kan al-jumal ba'da nakirat sifat. Jumlah yang datang selepas isim nakirah tu kita i'rab dia sebagai sifah. Jumlah tu fi mahal rafa'ah jadi sifah. Jadi berkata seorang Arabi yang anaknya dibawa oleh banjir. Kan?
Kan kata dulu law pun bila banjir besar berlaku, hari itu pun ada kan, dua beranak tu. Mak dia OKU, anak dia pun OKU tu kan. Selamat bawa mak dia lah dua-dua meninggal. Banjir baru-baru ni. Baik, apa yang dia cakap? Dia kata Allahumma in kunta qad ablaita fa innaka talama qad afaita. Okey. Dia kata ya Allah ya Tuhanku, jika apa ni sekiranya engkau benar-benar telah memusnahkan dia, maksudnya mematikan dia lah, matikan anak dia tu dengan sebab dibawa banjir tu, maka sesungguhnya kamu telah lama beri kepada dia keafiatan. Fa innaka talama qad afaita. Okey. Dari segi makna lah. Apa yang kita nak tengok kat sini, as-sajah. Kan? Jadi ada dua fikrah. Kan, Allahumma in kunta qad ablaita, satu. Fa innaka talama qad afaita, itu satu fikrah lagi. Baik. Kemudian fasilah dia yang mana? Mana dua fasilah tu? Ablaita, ablaita dengan afaita. Okey. Kemudian sajak dia kat mana? Kat ni lah. Apa ni, tawafuk ataupun tamasul. Kat huruf akhir tu. Tamasul al-fasilatain fil harfil akhir. Ataupun tawafuk al-fasilatain fil harfil akhir. Jadi sama dua fasilah sama pada huruf akhir dia. Ta. Okey. Yang ketiga, al-hurru idza wa'ada wafa wa idza a'ana kafa wa idza malaka afa. Sana saya nak tengok antara makna lain bagi afa. Baik. Dia kata al-hurru, orang yang merdeka tu, idza wa'ada wafa, apabila dia berjanji dia tepati, dia tunaikan. Wa idza a'ana kafa, apabila dia menolong orang lain ataupun membantu orang lain, kafa, dia akan mencukupkan orang tersebut. Maksudnya orang yang minta tolong dia tu tak perlu lagi kepada orang lain. Dia dah mencukupkan orang tu. Wa idza malaka afa. Ini ada ihtimal lah, boleh jadi malaka tu dia dapat, malaka sini dia memiliki, kan? Dia memiliki harta, afa dia pula bagi. Ada afa dengan mana? Berikan. Apabila dia memiliki harta, dia memberikan pula kepada orang lain. Ataupun boleh jadi malaka dengan mana dia ada kekuatan untuk buat seseorang, tapi dia maafkan orang tu. Ada ihtimal lah. Dalam hadis Nabi sebut kan, orang yang kuat tu bukan orang yang tak dapat dikalahkan oleh orang lain kan. Itu mafhum hadis lah. Tapi orang yang kuat tu orang yang memiliku nafsahu indal ghadab. Itu orang yang dapat tahan, dia dapat memiliki diri dia ketika dia marah. Sebab kadang bila orang marah, dia seolah-olah bukan diri dia. Faham tak? Seolah-olah dia tidak memiliki diri dia. Dia dikawal oleh satu benda lain. Faham? Tapi bila orang tu dia marah dan dia boleh untuk kalahkan orang tu, tapi dia sabar dan dia maafkan, itulah Nabi kata orang
Orang yang kuat. Faham? Jadi kat sini ada 3 fiqrah kan. Al-huru idza wa'ada afa, 1. Wa idza a'ana kafa, 2. Wa idza malaka afa, 3. Jadi kat sini ada 3 fasilah lah. Dia tak semestinya 2 fasilah. Kan? Boleh jadi lebih. Jadi kat sini ada wafa, fasilah yang pertama, lepas tu ada kafa, lepas tu ada afa. Tu ada 3 fasilah dan ada sajak lah di akhir dia, iaitu sama pada huruf akhir tu, huruf alif. Wafa, kafa, afa. Al-bahthu. Idza ta'ammalta al-misalaini al-awwalaini wajadta kullan minhuma murakkaban min fikrataini muttahidataini fil harfil akhir. Apabila kamu perhatikan 2 misal yang pertama, kamu akan dapati tiap-tiap satu daripada kedua-dua misal tersebut tersusun daripada 2 fikrah, 2 jumlah yang sama pada huruf akhir dia. Wa idza ta'ammalta al-mithal ats-tsalitsa, dan apabila kamu perhatikan misal yang ketiga, wajadtahu murakkaban min aktsara min fikrataini mutamathilaini ke mutamathilatain. Mutamathilatain kan? Sini jatuh ta. Min fikrataini mutamathilataini fil harfil akhiri aidan. Dan apabila kamu perhatikan misal yang ketiga, kamu dapati ia tersusun daripada tersusun lebih daripada 3, lebih daripada 2 jumlah yang sama pada huruf akhirnya juga. Wa yusamma hadha an-naw' min al-kalami saj'an. Dan naw' jenis kalam yang berbentuk begini atau jenis dia macam ni dinamakan sebagai sajak. Wa tusammal kalimatul akhirah min kulli fiqrah fasilatan. Dan dinamakan kalimat akhir daripada tiap-tiap ayat tu dinamakan sebagai fasilah. Kalimat akhir tu dinamakan sebagai fasilah. Wa tusakkanul fasilatu daiman fin nasri lil waqfi. Dan disukunkan al-fasilah daiman, senantiasa pada nasar. Nasar ni apa? Bukan syair, kalam prosa lah. Kalam prosa namakan nasar. Adapun syair tu bahasa kita puisi lah. Jadi pada nasar kita sukunkan. Kita sukunkan huruf kita sukunkan akhir tu lah. Kita sukunkan fasilah untuk wakaf. Kemudian kata pengarang lagi, wa afdalus saj'i ma tasawat fiqaruhu. Dan kata sajak yang paling afdal tu apa yang samalah dia punya ayat dia tu, fikrah dia tu. Yang pertama dengan yang kedua tu sama. Dalam kaedah tu pun dia ada sebut wa afdaluhu ma tasawat fiqaru. Kalau kita tengok hadis, contoh yang pertama tu kan hadis Nabi tu kan, Allahumma a'ti munfikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Jadi sama. Tak? Dia punya pertama dengan kedua tu sama. A'ti munfiqan khalafa. A'ti mumsikan talafa. Ya, kadang berlaku yang belakang tu pendek, yang awal pendek, fikrah pertama pendek, fikrah kedua panjang.
Dia kena berlaku macam tu. Jadi yang afdal sekali yang sama, kan? Kemudian dia kata wala yahsunu saj'u illa idza kana rasina at-tarkib saliman min at-takalluf khaliyan min at-takrar fi ghairi faidatin kama ra'aita fil amsilah. Dia kata sajak tu dia tak jadi elok kecuali sekiranya tarkib dia tu apa ni, dia punya susunan ayat tu susunan ayat yang kuat lah, yang kukuh, susunan ayat yang kemas. Lepas tu saliman minat takalluf, lepas tu selamat daripada takalluf, buat-buat, kan? Selamat daripada buat-buat. Kita tak rasa benda tu dibuat-buat, dia jadi macam spontan, biasa aja, kan? Macam apa, orang tanya Badi'uz Zaman, dikatakanlah orang tanya Badi'uz Zaman Said Nursi, orang tanya dia ma afdalus sajak, orang tanya dia ma afdalus sajak, dia jawab ma khaffa ala sam'. Lepas tu orang tu tanya mislu madza, mislu hadza. Tak, dia jawab, sebenarnya dia jawab soalan tu, tapi cantik lah susunan dia tu. Tapi dalam dia jadi sajak dalam jawapan dia tu. Dia menjawab soalan tu sana, dia macam tak jawab kan. Tapi sebenarnya dalam jawapan itu ada sajak tu. Ada sajak yang orang tu tanya. Dia kata ma afdalus sajak. Dia kata ma khaffa ala sam'. Jadi sama belakang dia. Kan mim mim. Ma afdalu as-saj'i. Tapi kita waqafkanlah, kan, ma afdalus sajak. Dia kata ma khaffa ala sam'. Itu apa yang ringan atas apa ni pendengaran. Lepas tu orang tu tanyalah mislu madza, mislu hadza. Kan sama, mislu madza, mislu hadza. Kita pun adalah juga, kan, kita ada kadang puisi apa yang rima belakang dia tu sama bunyi, bunyi akhir dia sama. Dia ada macam-macam lagi lah pecahan-pecahan dia, kan. Ada sajak apa mutawazi lah, itu ada sajak apa lagi, dia ada banyak nama-nama dia lagi. Dia adalah perbezaan sikit. Ada mutarraf lah, ada mutawazi lah, tapi ni tak sebut lah, kan. Lepas tu saliman minat takluk khalian minat takrar min fi ghairi faidatin. Lepas tu kosong, sunyi daripada berulang-ulang tanpa ada faedah. Kadang dapat nak bagi sama, dia ulang-ulang benda sama, kan, dia ulang-ulang kalimat yang sama supaya nak bagi belakang dia tu sama, tanpa ada faedah. Kalau ada faedah tak apalah, kan. Seperti mana kamu lihat dalam ni misal-misal. Contoh kita tengok tamrin tu, dia kata hadis Nabi SAW, rahimallahu abdan qala khairan faghanim aw sakata fasalim. Kan? Sedap ya bila kita dengar rahimallahu abdan qala khairan faghanim aw sakata fasalim. Jadi fasilah dia pertama tu ghanim tu lah, kedua salim, dan dia sama pada huruf akhir dia, mim mim. Ini doa lah, doa Nabi doa, semua mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati hamba yang dia cakap perkara-perkara kebaikan, dan dia dapat dapat kebaikan yang banyak lah daripada cakapan kebaikan itu, ataupun dia diam dan dia selamat, kan, daripada jatuh dalam dosa-dosa ke ataupun perkataan-perkataan yang tak sepatutnya dia sebut.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sama dia cakap benda baik ataupun senyap. Hafal hadis mudah. Nak beramal tu itu yang payah kadang. Hafal semua boleh hafal. Satu disebut juga apa, kunu lil ilmi ru'atan wala takunu lil ilmi ruwatan. Itu pun ada sajak dia juga belakang tu. Kunu lil ilmi ru'atan wala takunu lil ilmi ruwatan. Jadilah kamu orang yang ra'i, orang yang memelihara ilmu. Kita pelihara ilmu dengan kita beramal dengan ilmu tu. Kunu lil ilmi ru'atan wala takunu lil ilmi ruwatan. Dan jangan kamu jadi orang yang hanya ruah, orang yang meriwayatkan, yang menakalkan ilmu sahaja. Setakat nak menakalkan ilmu semua orang boleh, kan? Hampa lah ni hampa mengaji, lepas ni boleh pergi habaq cerita kat orang pula. Itu hampa meriwayatkan, menceritakan pula ilmu tu. Tapi amal akhirnya apa yang ada dalam kitab sekadar hanya ada di bilik darjah, hanya ada di kelas, tapi tidak dibawa kepada wakil. Faham tak? Tidak dibawa kepada realiti kehidupan. Boleh kita mengaji cerita akhlak-akhlak apa semua, tapi akhlak tu duduk dalam kitab, tapi tak ada kat luar. Itu kena ubahlah. Maksudnya kita orang yang mengaji agama ni, kan, lepas tu kita pula nanti nak bawa ajak orang, kita lah kena mula dululah, kan. Maksudnya kita latih diri kita dulu. Lepas tu kata Imam Malik kalau tak salah, dia kata laisal ilmu bi kasratir riwayah, kan, wa innamal ilmu nur yaqdhifuhu Allahu fi qalbil mar'i ke, dia punya kata-kata dia tu. Maksudnya bukanlah ilmu tu dengan semata-mata banyak bercakap, kan, boleh mengajar apa semua, kan, tapi ilmu tu adalah cahaya yang Allah Ta'ala campak ke dalam hati. Itu yang kita nak, kan. Dengan ilmu kita rasa kita ada takut, dengan ilmu kita semakin tunduk. Tapi kalau ilmu tu sekadar kita boleh bercakap je, tak habis. Wa qala Tha'alabi al-hikdu sa'adul qulub wal lajaju sababul hurub. Al-hikdu ni kalau tak salah dia dendam lah. Dendam, dendam. Dendam, sifat dendam ni dia merupakan karat dalam hati. Dan lajaj yang kata sentiasa dalam permusuhan. Lebih kurang itulah maksud dia. Dia tengok balik kamus, duduk sentiasa dalam permusuhan. Itu merupakan sababul hurub, sebab kepada peperangan. Jadi ada samalah belakang tu, qulub hurub, kan. Al-hikdu sada'ul qulub wal lajaju sababul hurub. Jadi ada tawafuq al-fasilatain fil harfil akhir. Qala al-Hariri irtifa'ul akhtar biqtihamil akhtar. Irtifa'ul akhtar biqtihamil akhtar. Akhtar maksudnya tingginya kedudukan seorang tu dengan iktiham macam sabu. Lebih kurang itulah. Ada rumah tu dia masuk yaktahim. Rumah panggil apa, sabu dah, menyerbu masuk. Maksudnya tinggi kedudukan itu dengan kita menempuh banyaknya risiko-risiko, banyak bahaya-bahaya. Faham?
Jadi biasanya orang yang dah sampai ke tahap-tahap yang tinggi kan, dia ada kebolehan yang banyak apa semua, pasti orang tu ada pengalaman yang banyak dah, pengalaman yang dia dapat ataupun dia tempuh untuk sampai ke tahap tu. Faham? Dan dia memerlukan keberanian lah kan. Amalah dalam mengaji pun berani untuk berjaga malam, berani untuk duduk dalam kelas, berani untuk ikut pengajian. Semua tu perlukan keberanian. Kalau dia tak berani, dia fikir Aisyah, lagi aku nak tidur ni, aku nak ni. Dia jadi macam, dia fikir macam-macam. Dia tak boleh pula. Jadi semua tu perlukan iktiham al-akhtar. Lepas tu, wa qala ba'dul bulagha, kata sebahagian ahli sastra, al-insanu bi adabih la bi zayyihi wa thiyabih. Kan? Manusia tu dengan adab-adabnya. Kan? Dia kata manusia yang sempurna itulah dengan adab-adabnya, bukan dengan pakaian, bukan dengan dia punya ni lah, bukan dengan pakaian dia. Janganlah pakaian cantik, adab buruk, dia nampak buruk ke? Kan? Muka cantik tapi pakaian elok semua, tapi adab teruk. Jadi orang pun agak-agak orang suka kau menyampah. Kan? Tu kadang ada orang dia ni biasa-biasa aja tapi adab dia tinggi. Itulah antaranya. Kau tengoklah yang lain-lain tu. Ini nazalat biwadin ghairi mamtur wa fina'in ghairi ma'mur wa rajulin ghairi ma'sur fa akim binadam aw yuftahal bi'adam. Qala Arabi li rajulin sa'ala la iman. Seorang Arabi dia berkata dekat seorang lelaki. Dia berkata kepada seorang lelaki yang bertanya kepada laim. Laim ni orang apa? Orang yang yang keji lah. Orang yang keji, laim. Lama yalumu lauman wa laumatan. Laim, orang yang keji. Kata seorang Arabi kepada seorang lelaki yang dia tu meminta kepada seorang lelaki yang laim, yang keji. Dia kata apa? Nazalta biwadin ghairi mamtur. Kamu telah singgah di wadi yang tidak dihujani dengan hujan, dan di kawasan yang tidak diimarahkan, dan di sisi seorang lelaki yang tak senang, orang susah. Kan? Jadi kamu takkan dapat apa-apa lah dengan permintaan kamu tu. Fa'akim binadamin, maka kamu sama ada kamu kekal di sini dengan penyesalan, atau irtahil bi'adam, ataupun kamu pi dengan tiada apa-apa lah, kosong. Awirtahil bi'adam. Jadi apa ni, atas tu ada mamtur, ma'mur, maisur. Lepas tu kat bawah tu ada nadam, adam. Okey. Antaranya lagi apa? Yang saya nampak dengar kalau apa ni raya kan, laisal id man labisal jadid wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Kan? Maksudnya raya tu hanya saja raya itu bagi bukanlah raya itu bagi orang yang pakaian dia tu pakaian baru. Tapi raya tu adalah orang yang ketaatan dia bertambah. Kan? Lepas tu orang ubah. Pakat-pakat dia ubah-ubah lah. Kan? Laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman zaujatuhu tazid. Bolehlah ubah lagi kan. Aku nak ubah-ubah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.